Tinggi-tinggi si pohon ara, tinggi hingga mencecah awan. Izinkan kalaf membuka bicara, sudilah dengarkan wahai kawan. Assalamualaikum, Wanakam, Dajahau dan Salam Malaysia Madani. Sedikit pengenalan diri saya. Nama diberi Muhammad Kalaf Amsyar bin Abu Bakar. Kini bersekolah di SKKTP Selendang 4. Hajat di hati ingin menjadi seorang jurutera. Tetap berusaha dan bersyukur ialah moto hidup saya. Idola saya ialah Khairul Hamid. Hey, what's up guys? Kerana beliau seorang yang tidak pernah berputus asa dan sentiasa memajukan diri. Pencapaian tertinggi setakat ini ialah menyertai pembentangan murid dalam perkongsian amalan terbaik pusat sumber bersama dengan peserta daripada 20 buah sekolah seluruh negara pada 13 Mei 2023. Hari ini saya akan membuat resensi beberapa buku secara ringkas. Buku yang pertama ialah Kenapa Kita Perlu Lindungi Kehijauan. Buku ini dalam kumpulan fiksyen genre alam sekitar. Buku ini dikarang oleh Manfred Cole Eden dan PTS Junior. Buku ini menceritakan tentang percutian Huda, Qoyim dan Haziq ke sebuah taman botanik. Mereka amat teruja melihat pokok-pokok dan bunga-bunga kerana tidak pernah melihatnya sebelum ini disebabkan oleh pembasmian hutan. Buku ini menyampaikan maklumat seperti kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kita, kesan pembasmian hutan, sebab-sebab pembasmian hutan dan langkah-langkah melindungi alam sekitar. Satu nilai pengetahuan yang dipetik daripada buku ini ialah kita boleh melindungi alam sekitar dengan mengamalkan konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Buku yang kedua ialah bertajuk Tok Janggut Pahlawan Kelantan. Buku ini dalam kumpulan bukan fiksyen genre sejarah. Buku ini ditulis oleh Wan Nur Saeedah dan diterbitkan oleh penerbit Sinar Cemerlang. Buku ini mengisahkan Tok Janggut atau nama sebenarnya ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau digelar Tok Janggut kerana menyimpan janggutnya yang panjang hingga ke paras dada. Tok Janggut menentang British bersama-sama dengan pembesar-pembesar lain di Pasir Putih kerana tidak berpuas hati dikenakan cukai. Beliau juga menyimpan dendam kerana ayah dan abangnya telah dibunuh oleh British. Akhirnya, Tok Janggut telah terkorban. Nilai murni cerita ini ialah menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Buku yang seterusnya ialah 12 Kisah Akhlak Terbaik. Buku ini dalam fiksyen genre kisah teladan dan diterbitkan oleh Darul Muhni Trading. Buku ini mengandungi 12 cerita tentang akhlak tingkah laku yang perlu diteladani dan juga dijauhi. Antara cerita yang terdapat dalam buku ini ialah sombong membawa padah, orang tamat selalu rugi, dan dengarlah nasihat ibu bapa. Terdapat beberapa nasihat di dalam buku ini ialah jangan menjadi kejam, jangan menjadi sombong dan bersabarlah. Buku ini amat sesuai untuk kanak-kanak kerana menggunakan bahasa yang difahami dan gambar yang berwarna-warni. Nilai pengajaran buku ini ialah kita hendaklah berbuat baik kepada semua orang. Baiklah, saya akan teruskan dengan buku yang keempat iaitu Herba Berpotensi di Malaysia. Buku ini ditulis oleh Nasnan Jajuli dalam kategori bukan fiksyen, genre pertanian.
Penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa Pustaka. Buku ini memperkenalkan 39 jenis herba di negara kita. Antaranya ialah dukung anak, misai kucing, tongkat ali dan pegagah dan lain-lain. Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui pelbagai nama saintifik herba. Selain itu, kita boleh mengetahui ciri-ciri fizikal, habitat dan jangka hayat. Cara-cara penanaman dan khasiatnya. Kawan-kawan, sesetengah herba ini boleh dikomersialkan untuk dijadikan produk dan mampu ke pasaran antarabangsa. Nilai mundi daripada buku ini ialah bersyukur dan menghargai alam sekitar yang memberi banyak kegunaan kepada kita. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, izinkan aku ke syurga. Itulah tajuk buku saya yang kelima. Buku ini ditulis oleh Siti Sujina Sana dan diterbitkan oleh Masrid pada tahun 2014. Nombor panggilan buku ini 297.57 dalam bukan fiksyen iaitu keagamaan. Buku ini mengandungi 8 bab dan mempunyai 316 muka surat serta diterbitkan di Batu Kes Selangor. Anak yang soleh menjadi dambaan ibu bapa sebagai jaminan untuk ke syurga. Anak yang soleh juga memberi pembelaan kepada ibu bapa baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi. Antara kandungan buku ini ialah adab, peranan, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, balasan kepada anak yang berbuat baik dan mendahaka, bakti anak kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, saya akan mengupas bab 6 iaitu bakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Ada di antara kita yang lupa akan tanggungjawab kepada ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Harap perkara ini tidak akan berlaku kepada kita. Ya kawan-kawan, kita perlu sentiasa memberikan hadiah kepada ibu bapa. Hadiahnya ialah kesetiaan. Kesetiaan ini digambarkan dengan cara mengingati mereka seperti sentiasalah memohon keampunan untuk ibu bapa. Sesungguhnya doa anak yang soleh amat bermakna. Jangan meratapi kematian ibu bapa. Sesungguhnya yang hidup tetap akan mati. Tak akan mati apabila ajalnya telah tiba. Tidak salah untuk menangis dan bersedih serta mengalirkan air mata bagi menggambarkan duka di hati. Alangkah baiknya jika kita dapat solatkan jenazah ibu bapa kita. Seterusnya, berusahalah menjelaskan hutang yang ditinggalkan oleh ibu bapa dengan menggunakan harta peninggalannya sebelum dibahagikan kepada waris. Jika tiada harta, kita perlu mencari ikhtiar, ya kawan-kawan. Selain itu, kita juga perlu menunaikan janji-janji dan nazar yang pernah diucapkan oleh mereka kepada orang lain. Sedih pula rasa di hati. Ya Allah, panjangkanlah umur ibu bapaku. Akhir sekali, kita boleh mengamalkan sedekah jariah seperti memberikan minuman. Kerana pahala sedekah ini amatlah digalakkan dan sangat bermanfaat kepada si mati. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah pertama, nilai murni kita hendaklah berusaha membalas jasa ibu bapa sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kedua, nilai pengajaran kita wajib mengawal diri daripada menyakiti hati ibu bapa. Jangan jadi seperti Alkamah yang tidak dapat mengucap kerana mendahaka kepada ibunya. Ketiga, nilai pengetahuan. Kita dapat tahu tentang dosa dan pahala serta tanggungjawab kepada ibu dan bapa.
Satu peringatan dalam surah Al-Isra' 23 yang bermaksud, janganlah sesekali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka serta ucapkan perkataan yang mulia kepada mereka. Ingatnya kawan-kawan, jangan menderhaka kepada ibu bapa kita. Sekian sahaja resensi buku daripada saya. Terima kasih.